Okay, sambung dari 41. Perisi asas penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur, unsur-unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik secara mengefuk. Ada beberapa penemuan unsur baru seperti neonin, muscovium dan moscovium, tennessine dan juga organisan yang dimasukkan ke dalam kala 7 yang berkala unsur. Ini adalah contoh penemuan barulah. So, kena take note lah. Saya tulis juga. Okay. So, kita pergi kepada 4.2. 4.2 ialah susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okay, ini adalah jadual berkala. Okay, dalam ni awak boleh dapat kat buku teks juga ya. Okay, ini ada jadual berkala. So, boleh tengok ya. 1 hingga 18 tu adalah nombor kumpulan. Okay, ini kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, awak boleh tengoklah kat sini jadual berkala. Okay ya, boleh. Okay, so kita baca. Unsur-unsur disusun dengan teratur dan sistematik dalam jadual berkala unsur. Unsur-unsur dengan sifat kimia yang sama dikumpul bersama dalam jadual berkala unsur. So, kalau dia logam, dia akan berada di kawasan logam. Kalau dia ion, kalau dia gas, dia akan berada di satu kumpulan. Okay. Setiap turus menegak dalam jadual berkala disebut kumpulan. Okay, awak nampak kan turus? So, semua ni disebut sebagai kumpulan. Okey, terdapat 18 turus dalam jadual berkala yang diberi nombor 1 hingga 18. So, boleh tengok 1 sampai 18. Okey Setiap baris mengufuk dalam jadual berkala unsur disebut kala. Okey, kalau mengufuk disebut sebagai kala lah. Kala. Okey, disebut kala. Jadual berkala unsur mengandungi 7 kala yang diberi nombor 1 hingga 7. Okay, awak nampak diberi 1 hingga 7. Okay, 1 hingga 7. Setiap kala mengandungi unsur-unsur dengan sifat kimia dan sifat fizikal yang berubah secara beransur-ansur daripada logam kepada bukan logam. Unsur-unsur disusun dari kiri ke kanan mengikut tertib menaik nombor proton. So, mana nak tengok nombor proton? So, kat sini boleh tengok nombor proton lah. Ini nombor proton Okay. Jadual berkala unsur moden mempunyai 18 kumpulan kesemuanya iaitu kumpulan 1 hingga 18. Okay, nama kumpulan dan jadual berkala. Kalau kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 ya, awak nampak ya. Ni kumpulan 1. Kumpulan 1 logam alkali macam lithium, natrium. Okey, ni jadual Ini tengok Kita tengok jadual ni. So, kumpulan 1 adalah logam alkali. Kalau kumpulan 2 logam alkali bumi macam magnesium. Okey Kumpulan 17. Kumpulan 17 ni 17 dikenali sebagai halogen. Halogen lah. So, ini awak boleh tengok lah. Sini halogen. So, kumpulan 18. So, contohnya bromin lah. Bromin. Kumpulan 18. Gas. Ni bahagian gas lah. Gas. Kumpulan 18. Gas hadi macam helium, argon. Ni semua bahagian 18 yang gas hadi. Kumpulan 18. Kumpulan antara 3 dan 12 ialah unsur 3 hingga 12. Logam peralihan lah. 3 hingga 12 ni logam peralihan. Okey Jadual berkala unsur mengandungi 7 kala yang diberi nombor 1 hingga 7. Setiap kala ni mengandungi unsur-unsur dengan sifat kimia dan fizikal yang berubah secara beransur-ansur daripada logam kepada bukan logam. Ni saya guna terangkan tadi lah. Minta maaf Okay. So, kumpulan 1 terdiri pada logam-logam yang sangat reaktif. Ini sangat reaktif untuk logam pertama. Dia sangat reaktif. Lithium, natrium semua ni. Bahagian yang 1 ni sangat aktif lah dia punya logam. Kumpulan 1 terdiri pada logam-logam yang reaktif. Kumpulan 18 pula terdiri pada
terdiri daripada gas hadi yang tidak reaktif, iaitu lengai secara kimia. Semua unsur peralihan bersifat logam dan kesemuanya menunjukkan sifat-sifat fizik logam. Apakah hubungan antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur? Okey, 3 hingga 8 elektron valence. So, nombor kumpulan dia sama dengan bilangan elektron valence tambah dengan 10. Kalau unsur dia 1 ataupun 2 elektron valence, nombor kumpulan sama dengan bilangan elektron valence. Ni dia punya rumus lah. So, ni awak boleh tengok unsur. Kalau lithium, nombor proton dia 3. Lithium, tengok. Okay, lithium, awak tengok sini, nombor proton dia 3 kan? So, kita dah belajar dalam bab 3 macam mana kita nak buat susunan elektron. Okay, so nombor proton dia 3, susunan elektron 2, 1. Elektron valence dia ujung sekali, awak tengok 1. So, kumpulan dia kumpulan 1. Daripada susunan elektron, awak tahu dia kumpulan berapa. So, kumpulan 1. So, bilangan petala berapa? Ada 2. Jadual kala dia nombor 2. Kala ni kita boleh tengok dekat jadual berkala. Okay, dia nombor 2. Okay, ya. So, yang the rest ni pun awak boleh tengok macam kalsium, aluminium, silikon, nitrogen, oksigen, bromin dengan krypton lah. Kenapa ya kita tengok dekat kumpulan ni? Aluminium 13. Nombor proton dia tengok aluminium. Ni. Okay, aluminium. Okay, aluminium kumpulan 13. Proton dia pun 13. Okay, aluminium. So, dapat 3 kan? 3. Awak tengok susunan elektron 3. Kenapa kena? Tengok sini Bila 3 hingga 8 elektron kena tambah dengan 10. So, awak kena tambah 3. Untuk cari kumpulan dia, 3 tambah dengan 10. So, dapat 13. Yang bilangan petala ni yang itulah. Tengok ujung sekali 3. So, kala dia. Kala ke berapa dia? Aluminium. Kala ke 3 lah. Okay, kala ke 3. Ni tak ada masalah kot ni. Kecuali awak kena ingat. Kalau dia nombor kumpulan dia 3 hingga 8 elektron. So, awak kena tambah 10 bawah. Awak boleh cari nombor kumpulan dia lah. Okay, boleh ya. So, 4.3 unsur dalam kumpulan 18. So, kumpulan 18 adalah apa tadi cikgu explain? Iaitu gas hadi. Gas hadi. Contoh macam helium, neon, argon, krypton, ozon dan juga radon lah. So, ini ada satu hafalan yang awak nak mudah hafal untuk dalam unsur 18 ni. Contohnya, Henry never arrived. Karen excited with Ron. Ini contoh hafalan untuk kumpulan 18. Macam mana kita nak hubungkan sifat lengai unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya? Ada 2 iaitu duplet, octet. So, 2 benda ni lah. So, kalau duplet, dia lebih kepada 2. Dia punya susunan elektron telas adalah 2. Yang ni 8. Kalau 8 ni kira stabil lah. Dia mesti stabil. 8 dia kira stabil lah. Gas nadi punya bilangan elektron yang maksimum di petala terluarnya iaitu 2 ataupun 8. Okay, 2 atau 8 dia dah stabil lah. Okay, susunan elektron atom unsur kumpulan 8. Susunan ada 2 lah. Susunan elektron duplet atau octet adalah sangat stabil. Unsur kumpulan 18 tidak perlu dia nak menerima atau menderma atau berkongsi elektron sesama sendiri atau dengan unsur lain. Unsur kumpulan 18 ni suka membentuk sebatian berbanding dengan unsur-unsur lain. Oleh itu, gas hadi adalah lengai dan tidak reaktif secara kimia. Sifat lengai ini membolehkan semua gas hadi wujud sebagai zarah monoatom dalam keadaan bilik. So, kena ingatnya monoatom dalam keadaan bilik. Okay, kita masuk lagi perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 18. Okay, apabila menuruni kumpulan 18, saiz jejari atom semakin meningkat. Awak nampaknya semakin bertambah. Kenapa? Disebabkan oleh pertambahan elektron dan bilangan petala yang berisi elektron. Dari segi takat lebur dengan takat didih juga, bila dia menuruni kumpulan, takat didih dengan takat lebur juga bertambah. Yeah. So, pertambahan saiz atom akan meningkatkan daya tarikan antara atom.
Oleh itu, daya tarikan menjadi semakin kuat dan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Dari segi ketupatan bila menuruni kumpulan dia semakin bertambah. Pertambahan jisim atom lebih banyak berbanding dengan pertambahan jejari. Okey, apa kegunaan unsur 18 dalam kehidupan? So, helium digunakan untuk mengisi kapal udara dan belon kaji cuaca. Selain itu juga digunakan di dalam tangki oksigen penyelam lah. Also, dari segi neon digunakan dalam lampu iklan kerana menyala dengan warna merah pada tekanan rendah. Okey, so argon digunakan dalam filament mentol dan juga kerja mengimpal. Okey, ini salah satu argon lah. So, selain itu juga pemadam api juga menggunakan gas argon. So, krypton digunakan dalam pembedahan laser untuk kita nak baiki retina mata. Ia juga digunakan dalam lampu isyarat krypton. Okey. Xenon gas xenon digunakan sebagai anesthetik dalam bidang perubatan. Ia juga digunakan dalam rumah api kerana xenon memberi cahaya biru yang cantik. Okey. Radon digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser. Okey.